أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat menyambung pengajian kita berkenaan dengan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Yang mana pada malam ini kita akan sambung sikit lagi kisah dia. Kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Homs. Homs ni di Syria. Dan bila dia sampai di Homs, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadakan satu lawatan untuk memeriksa bagaimana pimpinan-pimpinan yang telah dihantar ke negeri-negeri di luar daripada Madinah. Jadi bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai di Homs, juga dipanggil sebagai Kuwaifah. Kenapa? Kerana sama dengan Kufah. Di situlah banyaknya aduan-aduan tentang kaki tangan kerajaan yang seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli Kufah. Dan bila sampai di sini, Sayyidina Umar tanya, "Kaifa wajadtum amirakum?" Bagaimana kamu mendapati tentang pemimpin kamu, iaitulah Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Maka mereka mengadu tentang Sa'id ini 4 perkara. Kita sampai sini ya gitu. Jadi Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, dia menghimpunkan semua orang-orang yang ada dan juga pimpinan mereka, iaitulah Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, supaya bertemu mata. Lalu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar mengatakan, aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, alla yukhayyiba dhanni fihi, supaya sangkaan aku ni betul lah terhadap Sa'id. Tidak seperti mana yang orang tuduh dia macam-macam. Sayyidina Umar siqah, percaya kepada sahabat dia. Bila mana sampai, tuan-tuan sekalian, Sa'id sampai, maka mereka tanya kepada pemimpin mereka. Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu mengadu kepada pimpinan kamu?
Maka kata mereka, yang pertama tuan-tuan sekalian, kami nak mengadu. La yakhruju ilaina hatta yata'ala an-naharu. Bagi tahu Sayyidina Umar, kami nak mengadu. Yang pertama, Sa'id ini dia tak keluar daripada rumah dia sampailah matahari naik tinggi. Waktu siang tu matahari naik baru dia keluar. Kami nak mengadu ni yang pertama. Maka Umar tanya pada Sa'id, wa ma taqulu fi dhalika ya Sa'id? Macam mana kamu nak jawab ini? Maka dia pun terdiam seketika. Fasakata qalilan thumma qala wallahi. Dia mengatakan, demi Allah, inni kuntu akrahu an aqula dhalik. Aku tak sedar nak bagi tahu benda ni sebenarnya. Nak khabar benda ni tak sedar. Ama wa innahu la budda minhu, akan tetapi tak dapat tidak aku mesti bagi tahu. Maka dia bagi tahu tuan-tuan sekalian, fa innahu laisa li ahli khadimun. Yang mana aku ni, keluarga aku ni tidak ada orang gaji. Khadim ni orang gaji lah. Macam zaman kita ni ada orang gaji, khadim. Dulu khadim. Fa akumu fi kulli sabahin fa a'jinu lahum ajinahum. Jadi tiap-tiap pagi dia kata, aku bangun tiap-tiap pagi, fa'ajinu lahum ajinahum, aku uli tepung. Ni gaya benar sendiri, uli tepung, tuan sekalian. Uli tepung lah. Nak buat roti ni kena uli tepung dulu. Summa atarayathu qalilan hatta yakhtamira. Kemudian aku pun perak pula, maknanya biar dulu bagi kembang naik. Kan kita buat roti kan, bagi dia perak dulu sekejap. Summa akhbizuhu lahum, kemudian aku buat roti bagi mereka. Maknanya dia menyediakan makanan untuk keluarga dia, buat roti. Bukan beli hak siap dah, buat sendiri tuan-tuan sekalian. Jadi makan masa lah benda tu. Tiap-tiap pagi inilah yang dia buat, dia bagi tahu. Dia tak ada orang gaji. Kemudian summa atawadda'u, kemudian lepas siap belaka aku sediakan makanan untuk keluarga dia, barulah aku ambil wuduk, wa akhruju linnas, barulah aku keluar kepada manusia. Allahu akbar tuan-tuan sekalian. Bukan kata tak nak keluar orang ni, tapi pasal ada kerja lain dalam rumah sendiri. Bayangkan dia seorang gabenor yang dilantik, tapi Masya Allah, seorang suami yang mana nak jaga keluarga, buat sendiri roti tuan-tuan sekalian. Ni jadi dilambat keluar. Yang ni yang diadu, aduan yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, qalu innahu la yujibu ahadan bilailin. Kata Sayyidina Umar, yang kedua, apa yang kamu mengadu, bagi tahu. Maka kata mereka, kalau waktu malam Sa'id ini tidak melayan aduan kami. Kalau tadi itu keluar lewat, siang dah tinggi baru keluar. Pasal apa? Pasal dia nak sediakan makanan, buat roti tuan-tuan sekalian. Begitu susahnya kehidupan dia. Yang kedua, tidak layan aduan pada waktu malam. Jadi Sayyidina Umar tanya, wa ma taqulu fi dhalika ya Sa'id? Dah mana pergi waktu malam wahai Sa'id? Maka kata dia, inni wallah kuntu akrahu an u'lina hadha aidan. Demi Allah, aku pun dah sedap nak khabar benda gini. Dia nak cerita ke orang benda-benda gini, dah sedap, dia kata. Yang mana fa ana qad ja'altu an-nahara lahum wal laila lillahi azza wa jalla. Aku jadikan bagi mereka ni siang untuk mereka. Nak buat aduan, nak cerita hal benda, nak cerita gitu gini, siang. Aku sedia dah waktu siang tu untuk rakyat, dia kata. Wal laila lillahi azza wa jalla, waktu malam ni aku sediakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dah siang sibuk dah dengan manusia. Jadi malam ni khusus untuk Allah Taala, memang tak layan haduan orang lain. Kenapa? Dok mengadu dengan Allah Ta'ala pula tuan-tuan sekalian. Ni mana apa, bila dengar Sa'id khabar gitu, semua senyap belaka.
Ingat pergi malang, pergi jalan mana. Tak, tuan-tuan sekalian, bukan jenis gitu ni. Mana apa dia sibuk beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Siang dia dah peruntukkan untuk rakyat dia. Yang ketiga, qalu innahu la yakhruju ilaina qauman yawman fi syahr. Mereka mengadu yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang mana Sa'id ibn Amir al-Jumahi tidak keluar kepada kami dalam sebulan sehari. Punya dicek, tuan-tuan sekalian. Sehari tu dalam sebulan ada satu waktu tu dia tak keluar jumpa kami. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Bagaimana rakyat zaman dulu. Makna apa? Nak jumpa semua pimpinan dia ni. Yang mana dia kata sehari ni, dia kata tak dalam sebulan tak keluar jumpa kami. Tak tahu gimana. Aku ada oversee ke apa, tahu, tuan-tuan sekalian. Maka apa jawapan kamu wahai Sa'id? Qala laisa li khadimun ya amiral mu'minin. Maka kata dia, ya amiral mu'minin, aku ni tak ada khadam. Aku ni tak ada orang gaji. Walaysa indi thiyabun ghairu allati alayya. Aku ni tak ada baju melainkan ni je baju aku. Allahu Akbar. Pakaian aku ni, dia kata, ni je pakaian aku. Yang mana fa ana aghsiluha fi syahri marratan. Aku duk basuh baju aku ni sekali dalam sebulan. Kan, tuan-tuan sekalian bayang, baju gaya benar satu je, tuan-tuan sekalian. Zaman dulu memang baju sikit lah, tak macam zaman kita. Dua lah tu biasalah. Kaya tu dua lah, tuan-tuan sekalian. Nak ceritanya. Jadi baju yang dia ada ni hanya satu saja yang dia pakai. Dan satu hari itu dia basuh baju dia. Jadi bila dia basuh baju dia, tunggu kering. Biasalah, basuh baju bukan boleh siap lalu. Bukan ada dry, clean macam ke zaman hari ni. Dah basuh tu dah siap bagi kering, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Kena tunggu kering dulu, jemur dulu. Summa akhruju ilaihim fi akhirin nahar. Kemudian aku keluar kepada mereka, jumpa mereka pada waktu akhir-akhir siang. Ni jawapan dia, tuan-tuan sekalian, menunjukkan bagaimana seorang amirul mukminin yang dalam keadaan yang bukan, kita kata bukan dia tak nak jumpa rakyat dia, akan tetapi kerana ada masyaqqah, dia basuh baju pakaian dia yang hanya ada satu saja. Kehidupan yang sangat susah, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan sekalian, antara benda yang akan dihisap, yang tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala, iaitulah di antaranya makanan yang kita makan untuk menguatkan tulang kita. Sekadar kita makan untuk kuatkan tulang ni tidak akan dihisap oleh Allah. Cuma yang lebih-lebih tu akan dihisap. Makanan kita yang lebih, yang kita makan lebih. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, jangan membazir. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Makan tu sekadar saja untuk menguatkan tulang, tidak akan ditanya. Kalau lebih tu akan Allah Ta'ala akan tanya kita. Makan sampai membazir, lebih-lebih lagi bulan Ramadan pula. Kalau kita tengok bulan Ramadan ni, boleh tengoklah makanan penuh dalam tosapah, tuan-tuan sekalian. Membazirnya manusia ketika dalam bulan Ramadan. Jadi itu di antaranya. Kemudian antara yang tidak akan dihisap, iaitulah rumah yang mana sekadar dia duduk untuk berteduh saja. Makna apa? Kalau lebih daripada itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Cuba bayangkanlah kalau rumah 2, 3, 4, 5 butir. Banyaknya rumah kita, rumah macam lebih daripada orang lain. Maknanya bukan hanya untuk berteduh, lebih dari itu lagi. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kalau rumah sekadar untuk berteduh, sekadar sajalah, tidak akan ditanya oleh Allah. Begitu juga lah dengan pakaian yang kita pakai ini. Kalau pakaian kita ni sekadar untuk pakaian kita lah, bukan untuk lebih. Maknanya boleh kita pakai tahan untuk kehidupan kita sehari dua hari. Tidak akan ditanya oleh Allah, melainkan lebih pakaian kita. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kalau katalah kita pakai baju kita kan sekali sehari, sekali satu pakaian, 2 pakaian lah letak, 2 pakaian. Ada cukup ustaz orang puang tudung lagi kan.
Katalah tuan-tuan sekalian, kita katalah sebulan tu pakaian kita cukup dengan satu almari lah katalah. Cukup pakaian kita satu almari. Yang jadi pada hari tak jadi satu almari. Cuba tanya ni hok belakang-belakang tu, berapa almari seorang-seorang? Gobok saja 5-6 butir pakaian. Tak pakar pun tuan-tuan sekalian. Pakar tak? Tak pakar. Saja gitu je tuan-tuan sekalian. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala benda tu. Betul tak Haji? Banyak orang tak pakar dia pakar. Hok pakar hok ni dia pakar ni. Hok lain tu saja je tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau tak pakar bagilah kau orang lain. Bagi orang lain pakar, kita pakar hak ada je. Apa beli baru tuan-tuan sekalian. Hak ada bagi kepada orang lain. Pasal apa bimbang Allah Ta'ala akan tanya kita. Sebab itulah ni di antara pemimpin yang sangat jaga tentang benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian. Kemudian yang keempat, qalu tusibuhu min hinin ila akhar ghasyatun fayaghibu amman fi majlisihi. Yang keempat kami nak mengadu ni wahai Umar, yang mana kadang-kadang pemimpin kami ni Sa'id ini pengsan. Sampai dia tak sedar siapa yang ada dalam majlis dia. Pengsan, tak sedar diri. Dia tak sedar lah siapa orang yang dalam majlis tu, dia tak tahu siapa dia. Jadi pelik lah dalam majlis, kadang-kadang pengsan. Jadi kami nak mengadu lah pasal benda ni. Maka Sayyidina Umar tanya, wa ma hadha ya Sa'id? Kenapa ni wahai Sa'id? Maka kata dia, faqala syahidtu masra' Khubayb bin Adi wa ana musyrik. Kalau tuan-tuan pernah tengok, saya cerita dulu, yang mana Sa'id ini masa dia kecil dulu, dia pernah tengok bagaimana pembunuhan seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dan waktu tu Sa'id ini musyrik. Dan ditengok bagaimana Khubayb ini dibunuh, dipotong-potong jasadnya, dan ditanyakan kepada Khubayb ini bila dalam saat dia hampir nak mati tadi itu, dipotong anggotanya tanpa ada ubat biuh pun tuan-tuan sekalian. Bayangkan, dipotong satu-satu, dikerak satu-satu anggota tubuh badannya. Dan ditanya, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak? Adakah kamu nak Muhammad ini berada di tempatmu? Tukar tempatlah. Biar Muhammad di tempatmu, mu selamat. Dan apa jawapan Khubayb? Wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi. Demi Allah, aku tidak mahu, aku tidak rela aku dalam keadaan yang selamat, keluarga aku dan anak-anak aku, sedangkan Nabi SAW tasyukuhu syaukah, dicocok duri tuan-tuan sekalian. Cocok duri pun tak boleh. Punya kasih dan sayang dia kepada Nabi SAW. Wa inni wallahi ma zakartu dhalikal yaum. Dan demi Allah, dia kata, aku duk teringat hari itu, duk teringat bagaimana hari yang dia dibunuh. Wa kaifa anni taraktu nusratah, dan aku telah meninggalkan, aku tak tolong pun dia ketika itu. Aku rasa bersalah dalam diri aku, tak tolong dia. Pernah kita cerita dia bimbang sampai bimbang batu ni jatuh daripada langit. Pasal apa kena dia tuan-tuan sekalian, dengan doa Khubayb tadi tu. Illa zanantu anna Allah la yaghfiru li, yang mana aku menyangka Allah Ta'ala tidak akan ampunkan aku. Wa asabatni tilkal ghasyah, oleh kerana itulah aku pengsan, dia kata. Kenapa? Dok teringat bagaimana Khubayb dibunuh di depan mata dia. Tuan-tuan sekalian, ini sebab yang keempat yang mana menyebabkan dia pengsan dalam majlis dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sikit tentang Khubayb ini. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ini, yang telah dihantar oleh Nabi SAW pada tahun ketiga Hijrah. Pada tahun ketiga Hijrah, yang mana telah datang satu rombongan daripada Yathrib. Pada rombongan datang ke Yathrib, satu tetamu, iaitu daripada Bani Khuzaimah. Bani Khuzaimah ni dia mari
nak menzahirkan keislaman dia, nak menyatakan keimanan dia, maka Nabi terima. Nabi terima kedatangan Bani Khuzaimah. Sahabat pun gembira nak sambut kedatangan Bani Khuzaimah. Sebelum daripada Bani Khuzaimah ni balik, tuan-tuan sekalian, tetamu-tetamu yang mari ni, mereka minta dengan Nabi SAW supaya apa? Tolong hantar beberapa orang kepada kami, ajarkan kami tentang Islam, ajarkan kami tentang Al-Quranul Karim, ajarkan kami tentang syariat Islam, kami nak belajar tentang Islam. Jadi Nabi memilih satu kumpulan da'i, iaitulah Nabi pilih 6 orang da'i yang mana untuk memberikan ilmu kepada mereka. Antaranya Marsad Al-Ghanawi, Khalid Al-Laythi, Abdullah ibn Tariq, Zaid ibn Dasinnah, Khubayb ibn Adi dan Asim ibn Thabit radhiyallahu anhum ajmain. 6 orang. Kita nak cerita Khubayb sikit tuan-tuan sekalian malam ni. Jadi Nabi suruh mereka siap-siap pergi untuk menyampaikan dakwah. Mereka sangat gembira nak menjalankan tugas mereka, sampai ada orang cemburu dengan mereka. Cemburu kenapa? Mereka dapat dipilih oleh Nabi SAW menyampaikan tugas dakwah. Rasa cemburu kita tak pada hari ini. Kalau boleh orang lain lah pergi, duduk rumah tak apa. Ni tuan-tuan sekalian, orang lain pergilah, kita buat kerja dakwah. Tak solati akulah. Ni kita tuan-tuan sekalian. Sedangkan kalau orang pilih kita dalam tugas-tugas dakwah sebagainya, kita rasa gembira kerana kita dapat berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, selepas daripada mereka bertolak, mereka pun pergilah. Tiba-tiba di pertengahan jalan, setelah daripada mereka merentasi padang pasir, mereka sampai satu tempat yang namanya Mintiqah Raji'. Satu tempat yang namanya Raji'. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, jamaah daripada Bani Khuzaimah tadi, dia buat satu pakatan dengan jamaah min Bani Khuzail. Ni dia tuan-tuan sekalian. Bani Khuzaimah tadi, jamaah tu, dibuat satu pakatan dengan jamaah Bani Khuzail, yang mana mereka ni nak tangkap para sahabat-sahabat Nabi. Maknanya apa? Mereka ditipu. Mereka ditipu, yang mana mereka ingat ke Bani Khuzail ni memang Bani Khuzaimah ni memang nak peluk Islam. Rupanya mereka berlakon saja. Semata-mata kenapa mereka berpakat dengan Bani Khuzail, yang mana Bani Khuzail ini ada tawanan mereka di sisi orang Quraisy. Orang Quraisy pula nak sahabat-sahabat Nabi ni. Ni cerita dia. Jadi nak sahabat Nabi ni, mana apa? Lepaskan tawanan mereka, kami akan bagi ni sahabat-sahabat Nabi ni kepada orang Quraisy, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana mereka dikepung di tempat yang namanya Yaumur Raji', dikelilingi dengan pedang, dengan tombak, ramalah mereka hantar satu kumpulan besar untuk serang hendak sahabat-sahabat Nabi ni, menyebabkan mereka tak boleh nak lari, tuan-tuan sekalian. 6 orang lawan beratus orang, macam mana nak lawan, tuan-tuan sekalian. Dan datang pun bukan keadaan nak berlawan, datang nak menyebarkan Islam. Jadi tak terjangka dengan serangan ini. Lalu kata orang-orang Huzailiyun, innana ashabu hadhihi ad-diyar wa jam'una kathirun ghafir wa jam'ukum qalilun da'ilun summa innana wa rabbil ka'bah la nuridu minkum syarran wa la nanwi an nu'arridakum lil qatli walakinnana nuridu an naksiba bikum syai'an min ahli Makkah. Dia kata, wahai inilah ashabu hadhihi diyar, penduduk tempat ni, iaitulah para sahabat Nabi ni, kami ni ramai, sedangkan kamu ni sikit. Dan demi Tuhan Kaabah, kami tak nak bunuh, kami tak nak buat jahat pada kamu, kami tak nak bunuh kamu, kami tak niat nak bunuh kamu, melainkan kami ni nak sesuatu yang berharga daripada ahli Mekah.
nak duit, nak tawanan, nak ada benda lah dia nak dengan ahli Mekah. Walakum ala hadza ahdullahi wa mithaquhu, dan bagi kamu boleh pegang janji ni dengan kami, tuan-tuan sekalian. Makna apa? Mereka berjanji tidak mahu mengapa-apakan para sahabat Nabi ini kalau bagi kerjasama. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Dalam 6 orang sahabat Nabi ini, bila mana mereka dalam keadaan nak buat pilihan sama ada nak dengar ke nak lawan, kan? Boleh percaya ke dok ni puak-puak ni ya? Yang mana mereka memilih 2 jalan. Ya, 3 orang yang pertama, tuan-tuan sekalian, tak nak terima lawan. Ayatul Asim ibn Thabit al-Ansari, Marsad al-Ghanawi dengan Khalid al-Laythi dipilih untuk lawan. Walaupun memang dah tahu dah matilah kalau lawan ni 3 orang saja. Akan tetapi kata mereka, kami tidak mahu menerima janji daripada orang musyrik. Tak percaya dengan orang musyrik ni kalau dia janji, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Puak-puak musyrik ni kami tak percaya dengan janji mereka. Wala narda minhu mawthiqan, kami tak reda dengan perjanjian mereka. Nipu belaka puak-puak ni. Ni tuan-tuan sekalian. Mereka ambil keputusan untuk lawan. Lawan lah. Lawan-lawan, tuan-tuan sekalian, sampai seorang demi seorang gugur mati. Mati belaka. Asim pun mati, Marsad pun mati, Khalid al-Laythi pun mati. Ini ringkas cerita lah. Mati lagu mana kita akan cerita sikit lagi. Dan 3 lagi, tuan-tuan sekalian, pilih jalan untuk serah diri. Iaitulah Abdullah ibn Tariq, Zaid ibn Dasinnah dan Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhum. Mereka pilih untuk serah diri. Lalu mereka diikat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Huzail ini dia tengok, dia tahu bahawasanya dalam 3 orang yang dibunuh tadi, nak dibunuh tadi itu, yang dibunuh tadi itu iaitulah Asim ibn Thabit al-Ansari. Yang 3 yang pertama tadi itu. Yang mana Asim ni, tuan-tuan sekalian, dia bunuh seorang, 2 orang anak kepada Sulafah ibn Sa'ad pada peperangan Badar. Jadi bila mana mak dia ni dengki dan dendam sangat dengan Asim, tuan-tuan sekalian, dia bagi tahu kepada puak-puak ni, Bani Huzail ni, kalau kamu boleh serahkan pada aku mayat dia, hidup ataupun mati, tak kisah, kamu akan dapat duit yang banyak. Itu tuan sekalian. Yang mana dia bernazar mak dia ni untuk minum daripada tengkorak kepala Asim ibn Thabit, nak minum arak. Punya hina, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Dia bernazar nak minum arak dalam tempurung kepala Asim ibn Thabit radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi. Jadi puak-puak Huzail ni, tuan-tuan sekalian, mereka ni nak pergi keraklah kepala dia, korok kepala dia. Mereka nak dapat satu ganjaran yang lumayan. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, bila mana nak pergi cari jasad ataupun mayat kepada jenazah tadi, syahid, sahabat Nabi Asim tadi, tiba-tiba mari satu jamaah, kumpulan lebah, tuan-tuan sekalian. Yang mana penuh lebah-lebah ni mari untuk menutupi jasad Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Mari tutup jenazah dia, jasad dia. Siapa tak ada dah nampak, maknanya semua dah, setiap sudut ini dipenuhi dengan lebah, tuan-tuan sekalian. Mereka cuba nak ambil ni, nak ambil kepala dia. Fakanu kullama ramu, tiap-tiap kali mereka cuba leparlah, lempar batu ke apa ke lebah tadi tu, ingat dia lari. Ada, tuan-tuan sekalian. Tetap lebah tadi ada situ. Maka mereka mengatakan da'uhu hatta yuqbil al-lail, biarkan sampai waktu malam, kegi lebah tadi dan zanabir, lebah dan apa nama ni, seangkatan dengannya ni, dia akan pergilah. Malam ni tak ada lah, kita pergi ambil. Tuan-tuan sekalian, bila mana pada waktu malam, tengok-tengok hujan turun dengan sangat lebat.
yang mana hujan tadi dengan air yang turun telah menghilangkan terus jenazah Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Tak dapat tahu dah pergi mana. Telah dibawa oleh air yang kuat tadi sampai ke mana, wallahu taala alam, tak jumpa cari. Tuan-tuan sekalian, yang mana Asim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yahfazullahu al-'abdal mu'min. Allah Taala akan jaga hamba dia yang beriman. Sampai ke mati Allah Taala jaga dia, tuan-tuan sekalian. Yang mana Asim ini dia pernah bernazar, alla yamassahu musyrikun, supaya apa? Orang-orang yang musyrik tidak dapat menyentuh dia. Wa alla yamassa musyrikan fi hayatihi, orang musyrik tak dapat sentuh dia pada dia hidup. Famana'ahu Allahu ba'da wafati, maka Allah Taala halang mereka, tak dapat sentuh juga pada waktu dia mati. Seperti mana dia halang untuk menyentuh dia pada waktu dia hidup, tuan-tuan sekalian. Dijaga ni Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Mana dengan orang musyrik ni bahaya. Kena jaga molek, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah Taala jaga dia sampai dia mati, sampai tahap jenazah dia tadi tak dapat disentuh oleh orang-orang musyrikin tadi. Kemudian tuan-tuan sekalian, 3 orang lagi tu, iaitulah Abdullah ibn Tariq dan 2 orang lagi, Khubayb dan juga Zaid ibn Dasinah, dibawa, diikat. Lalu tuan-tuan sekalian, bila ada peluang, tengah-tengah jalan tu ada peluang, yang mana Abdullah ibn Tariq dia tengok, kita boleh lepas kali ni. Dia tunggu-tunggu peluang untuk lepas. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada peluang, dia pun buka ikatan dia. Kemudian dia cuba buka 2 ikatan sahabat dia yang tadi tu, 2 orang lagi, tapi tak berjaya, tuan-tuan sekalian. Yang mana Huzail disedar. Bila sedar, yang mana mereka tak berani nak dekat dengan Abdullah ibn Tariq, mereka lempar batu. Ni tak berani, seorang je pada. Lempar batu, sampailah Abdullah ibn Tariq ni mati, tuan-tuan sekalian, mati. Dan kemudian tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang saja, iaitulah Zaid ibn Dasinah dengan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, dibawa sampailah ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, tuan-tuan sekalian, puak-puak Quraisy ni gerak lama dah ni. Dia punya dendam ni lama dah dengan tawanan-tawanan ni. Dengan tawanan ni, dengan orang Islam ni. Jadi dia nak sangat 2 tawanan ni, dia nak beli dengan harga yang mahal. Berapa jual dia boleh beli, tuan-tuan sekalian. Puak-puak dia tak masalah, kaya belaka. Duit banyak. Lalu tuan-tuan sekalian, mereka jual, yang mana dibeli oleh Zaid, dibeli oleh Safwan. Safwan bin Umayyah dibeli Zaid ibn Dasinah. Kenapa dia nak bunuh? Kenapa dia telah bunuh ayah dia, Umayyah ibn Khalaf, dalam peperangan Badar. Zaid ibn Dasinah ni bunuh ayah dia, maka dibeli Zaid ibn Dasinah. Dia nak bunuh Zaid ibn Dasinah ni pula, tuan-tuan sekalian. Dan Khubayb dibeli oleh anak-anak daripada keluarga Al-Harith ibn Amir. Ni 2 keluarga ni beli. Kenapa? Nak balas dendam juga kepada ayah mereka yang mati dalam perang Badar. Punya tak sabar Safwan ibn Umayyah ni, tuan-tuan sekalian, dengan Zaid ibn Dasinah, dia panggil belaka orang-orang Mekah ni berkumpul di Tan'im, tempat kita cerita itulah. Kemudian dia nak semua orang tengok bagaimana dibunuhnya Zaid ibn Dasinah ini. Yang mana dia nak supaya mayat, jasad dia ni dimakan oleh anjing-anjing dan burung-burung yang ada makan. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana dibawa Zaid ibn Dasinah, ramai orang yang marah dan sebagainya, dan mereka memenggal kepala Zaid ibn Dasinah ni, tuan-tuan sekalian, memenggal leher dia, dibunuh Zaid ibn Dasinah radhiyallahu anhu. Jadi tinggal seorang lagi, iaitulah Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Jadi Khubayb ibn Adi, tuan-tuan sekalian, dia tak bunuh selalu. Ditinggal dulu, yang mana keluarga Banu Haris ni, dia penjarakan Khubayb bin Adi ni dalam satu tempat yang sangat buruk, di rumah mereka. Dan mereka memanjangkan penjara, mereka simpan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu.
Jadi bila mana duduk dalam penjara, tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat oleh Khubayb ibn Adi, dia menghabiskan masa-masa dia dengan berpuasa. Allahu Akbar. Duduk dalam penjara, puasa, qiyamul lail, tilawah, baca Quran, tuan-tuan sekalian. Ini yang dibuat. Kita macam kita ni, yalah, kalau kena COVID, tuan-tuan sekalian, kena kuarantin, duduk penjara lah juga. Ada kita baca Quran, puasa, tuan-tuan sekalian? Tak ada. Kalau adanya apa? Main telefon, main Facebook, tengok YouTube, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Ni sahabat Nabi ni bila mana dikurung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tuan-tuan sekalian, mereka puasa. Puasa, qiyamul lail, tilawah, baca Quran. Sampailah anak-anak Haris ni, yang perempuan ni, tengok je Khubayb ni, tawanan mereka ini, siang malam duk tengok buat apa, sama ada dia rukuk ataupun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Imma raki'an aw sajidan. Bila tengok semayang, tuan-tuan sekalian. Dan kemudian kalau tengok qari'an li kitabillah, duk baca Quran, dalam keadaan mengalir air mata dia baca Quran. Kita baca Quran tak mengalir air mata. Pasal apa? Tak faham Quran, tak belajar tentang Al-Quran. Orang belajar faham tentang Quran, mengalir air mata bila baca Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai anak-anak perempuan ini, mereka ni lupa tentang bagaimana Khubayb ni bunuh ayah dia dalam peperangan Badar. Kenapa tersentuh dengan Khubayb ni? Semayangnya, baca Qurannya. Diceritakan oleh salah seorang anak dia yang telah masuk Islam. Anaknya lah, anak Bani Haris tadi, tuan-tuan sekalian. Dia kata, satu hari, hubisa Khubayb ibn Adi fi baitina. Telah dikurung Khubayb bin Adi di rumah kami. Falamma azama al-qawmu ala qatlihi. Bila mana kaum tadi berazam untuk membunuh dia. Sampai waktu nak bunuh dia ni, dia pun minta lah, sa'alani an u'tiyahu sikinan. Dia minta dengan aku pisau. Bukan pisau bukan untuk makan kerak lima dak, tuan-tuan sekalian. Pisau untuk dibercukur. Yahliku biha ma yanbaghi ay yahliqahu al-muslim min sya'rihi. Untuk bercukur seperti mana orang Islam ni, dia sepatutnya dia bercukurlah daripada rambut dia. Kalau panjang pendek sikit, macam gitulah. Kalau misal panjang kerak sikit, tuan-tuan sekalian. Wa yatanazzaf lil qatl, bersihkan diri untuk menghadapi dibunuh ni, tuan-tuan sekalian. Maka anak puan dia bagilah pisau, tak ada masalah. Ingat nak pisau, nak cukur. Summa inni ghafaltu an sabiyyin, dicerita. Kemudian budak yang ada di tangan aku ni, budak kecil, anak perempuan, dia kata, merangkak fadaraja nahwa. Merangkak sampailah dia pergi dekat Khubayb ibn Adi radhiyallahu an. Budak kecil tahu benda, tuan-tuan sekalian. Tengok tawanan, dia bukan kenal tawanan tak tawanan ni. Dia ngakak sampai ke Khubayb ibn Adi. Dan dia tengok, dia bimbang. Yang mana Khubayb ini pegang di tangannya pisau, dan budak tadi duduk di peha dia, tuan-tuan sekalian. Dia bimbang, maza sana'tu, apa yang aku buat ni. Dia bimbang, takut Khubayb ni bunuh anak perempuan itu. Laqad asaba Khubayb bin Adi sa'rahu biqatli ghulami. Bunuh anak lelaki ke anak perempuan, maknanya budak tu lah, bayi tadi tu. Bimbang, dia bunuh. Lalu dia dok mikir-mikir itu, tuan-tuan sekalian. Kata Khubayb bin Adi radhiyallahu an, atakhshayna an afja'aki bi ghulamiki hadha. Adakah kamu bimbang aku akan buat sesuatu dengan anakmu ni? Bi ghulamiki hadha. Wallahi ma kuntu li af'ala dhalik. Demi Allah, aku takkan buat yang demikian. Dia bimbang, Khubayb ni bunuh anak dia. Dia kata, tak, aku takkan buat macam tu. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Dia kata, innana ma'syaral muslimin. Sesungguhnya kami ni orang Islam, la nulhiqul adha bi ghulamin saghir. Kami tak buat menyakitkan anak-anak kecil, kami nak buat gitu. Au syaikhin mu'ammarin kabir, ataupun kami menyakiti orang tua, kami takkan buat. Au rahibin nazara nafsahu di ibadah,
ataupun rahib yang menghabiskan masanya untuk beribadah. Kami takkan kacau, takkan sakiti tiga golongan ini, tuan-tuan sekalian. Wa inna ma nuqatilu man ada alaina. Yang mana kami ini memerangi mereka yang bermusuhan dengan kami, yang melampau dengan kami. Wa amila ala ikhrajina an dinina. Dan mereka-mereka yang cuba untuk mengeluarkan kami daripada agama kami. Yang ini je kami lawan. Budak kecil, orang tua, rahib ni kami tak. Kami tak buat apa-apalah. Wallahi, kemudian tuan-tuan sekalian, kata budak perempuan ini, wallahi ma ahsabu anna asiran ala wajhil ardi khairun min Khubaybin. Aku tak pernah tengok lagi tawanan di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, tuan-tuan sekalian. Yang mana dilepaskan budak tadi. Mari budak tu ngakak pula kembak dia. Tak ada apa-apa, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lah, kalau mungkin tawanan-tawanan jahat ni, mari budak melepah ke. Ni budak ni mati. Ni tuan-tuan sekalian. Ni dak Khubayb dak buat gitu, tuan-tuan sekalian. Dan yang mana pernah dia cerita satu hari, wallahi ya'kulu min unqudi inabin kabirin ma waqa'at aynaya ala mithlihi qat. Dia pernah tengok Khubayb ni makan anggur, buah anggur yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Dan dia tak pernah tengok buah anggur besar gitu, dia kata. Dan di bumi Mekah ni mana ada anggur ketika tu. Dia pelik. Dia kata, mari mana anggur ni, tuan-tuan sekalian? Dalam keadaan tangan Khubayb diikat, dirantai dengan besi. Jadi mari mana anggur tadi? Jawapan dia, tuan-tuan sekalian, anggur tadi mari daripada rezeki yang Allah Ta'ala hantar kepada Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Ini orang beriman, orang yang kuat tawakal dengan Allah Ta'ala. Wali-wali Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, tuan-tuan sekalian. Jadi itu ringkas cerita, tuan-tuan sekalian, yang mana tentang Khubayb ibn Adi. Bila mana Sa'id tadi teringat cerita Khubayb ibn Adi tadi, dia pengsan. Bila dia pengsan, kenapa? Dia memikirkan bagaimana Khubayb ibn Adi dibunuh di depan mata dia, tuan-tuan sekalian. Selepas daripada 4 aduan tadi, habis 4 aduan tadi, maka Umar pun lega. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi tak mengecewakan dia. Umar kata, alhamdulillahillazi lam yukhayyib dhanni bihi. Segala puji bagi Allah yang tak mengecewakan sangkaan aku kepada Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Kebudak Umar, tuan-tuan sekalian, dikirim pula 1,000 dinar kepada Sa'id bin Amir untuk bantu hajat dia. Bila mana zaujah dia, isteri dia tengok, dapat duit 1,000 dinar. Isteri dia kata apa? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, yang mana aghnana an khidmatika, yang memberikan kepada kami rezeki untuk berkhidmat kepada kamu, ya Allah. Ishtari lana ma'unatan, boleh kami beli makanan, wastajir lana khadiman, kami boleh cari orang gaji, tuan-tuan sekalian. Bini dia sukalah, pasal apa? Ada duit, boleh bantu isteri, boleh bantu suami dia, boleh beli makanan, tuan-tuan sekalian, boleh cari orang gaji. Maka kata suami dia, wahal laki fima huwa khairun min zalik. Dia kata pada dia, dia panggil apa? Sayang, kepada lah sayang ke isteri dia panggil. Awak nak tak satu yang lebih baik daripada ni lagi? Nak tak satu benda yang lebih baik daripada ni lagi? Maka kata isteri dia, wa mazak, apa dia bang? Qala nadfa'uha ila ma ya'tina biha wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha. Dia kata kita beri saja duit 1,000 ni, dinar, tuan-tuan sekalian, bukan ringgit, dinar. Dinar ni mahal lah, mah. Kita beri 1,000 dinar mah ni kepada siapa yang datang, yang memerlukan. Wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha. Kita ni dah cukup dah dengan apa yang kita ada ni, tuan-tuan sekalian. Qalat wa ma dzak, macam mana tu? Nuqriduha Allahu qad hasana, kita pinjamkan wang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bagi pada orang lain, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata isteri dia, na'am wa juzita khairan. Baiklah bang, terima kasih banyak, moga Allah Taala beri kebaikan pada abang. Ini isteri yang solehah, tuan-tuan sekalian. Kalau isteri tak solehah, mana boleh bang, kan? 1,000 dinar ni boleh kita beli cincin saya,
Ni loket ni, kalau boleh. Baju pun lama dah ni tak pakai tukar. Kasut bandar. Contoh tuan-tuan sekalian. Ni kalau bini kita lah. Kan tuan-tuan sekalian. Ni dah. Isteri pada Sa'id ni kata, tak apa. Malik dah tu bagi pada orang, tuan-tuan sekalian. Walaupun mereka ni sangat memerlukan, tuan-tuan sekalian. Fama ghadara majlisahu alladhi huwa fi. Mana apa, bila habis saja majlis tadi, terus dia mengambil duit dinar-dinar tadi tu, dia letak dalam kantung-kantung kecil, maka dia bagi tahu kepada salah seorang daripada keluarga dia, intalik biha ila armalati fulan, pergi cari armalah ni, janda balu yang telah kematian suaminya, pergi pada anak yatim, ila aitam fulan, pergi cari anak yatim sekian-sekian fulan-fulan, pergi cari orang miskin sekian keluarga fulan, dikenal belaka. Wa ila mu'wizi ali fulan, mu'wizi ni orang miskin di kalangan keluarga fulan, bagi duit ni pada mereka, tuan-tuan sekalian. Ini kisah Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Taala meridai Sa'id ibn Amir, yang mana dia ini merupakan seorang sahabat Nabi, alladhi yu'thiruna ala anfusihim, yang mengutamakan orang lain, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka ni memerlukan benda itu, tuan-tuan sekalian, tapi mereka ni kalangan mereka yang mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah daripada yang berseri. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ni macam biasa sumbangan untuk kurki, dan yang keduanya tuan-tuan boleh dapatkan buku karangan almarhum Tuan Guru Taib di belakang sana lepas isyak. Wallahu a'lam.